Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Kita jumpa lagi untuk minggu baru hari ini. Kita bersama dengan Encik Zulfa Arnis, iaitu Presiden Tepen FC. Sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Harimau Melaya kerana sudi untuk bertemu bual dengan saya pagi ini. Ya, Ya, okey, untuk sihat. pengetahuan anda semua, hari ini kita nak nak bercakap tentang bola sepak wanita lah. Sebab Tuan Zulfa ni dia ada background Ya. yang sangat baik dalam bola sepak wanita, so mungkin banyak ilmu-ilmu ataupun perkongsian yang bermanfaat untuk anda semua. Okey, so boleh tak first kali ceritakan latar belakang penlibatan Tuan Zulfa dalam bola sepak? Silakan. Okey, baik. Penglibatan saya dalam bola sepak ni sebenarnya dah 7 tahun. 7 tahun bermula pada 2015 yang mana Piala Tun Sarifah Roziah mula diperkenalkan kembali. Pada 2015, pada ketika itu saya bersama dengan pasukan 2015-16 bersama pasukan bola sepak wanita MISC MIFA atas pelawaan daripada pengurus pasukan iaitu Encik Ananten, yang mana ketika itu dia sebagai pengurus pasukan dan juga ketua jurulatih lah. Pada ketika itu saya penolong jurulatih. Alhamdulillah pada detik itu pada detik itulah saya berkecimpung dalam bola sepak wanita dan sehingga kini saya berasakan bertanggungjawab untuk sama-sama penggiat-penggiat bola sepak wanita yang lain untuk membangunkan bola sepak wanita ke arah yang lebih ke depan lah. Dan cuba uh, mencetuskan berbagai idea bagaimana cara untuk kita mempergiatkan lagi pembangunan bola sepak wanita di negara ini, terutama untuk golongan-golongan belia lah, demi untuk masa depan diorang yang lebih uh, efektif dan juga yang lebih kata berhala tuju dan berobjektif lebih baik, insyaAllah. Ke mana? Dan Ya, silakan tuan, tak apa. okey, baik. Dan selepas itu pada 2017 saya bersama pasukan Perak. Pasukan Perak yang mana ketika itu Alhamdulillah Perak berjaya melangkah ke Super Akhir. Dan pada 2018 pasukan Perak tidak menyertai kejohanan dan saya kembali menyandang sebagai ketua jurulatih dengan pasukan Perak pada 2019. Dan pada 2020 PKP, 21 pun PKP dan 22 tahun 22 ni yang baru berlangsung pada bulan September yang lalu, saya menerima pelawaan daripada uh, penggiat yang begitu aktif dengan bola sepak wanita di kawasan Kelantan iaitu Coach Muhammad Adnan bin Abdul Rahman yang mana beliau juga merupakan bendahari Kafah. Alhamdulillah. Dan selepas pada itu saya nampak pembangunan bola sepak wanita di Kelantan ni nampak positif. Dan mana pada ketika ini Majlis Sukan Negeri Kelantan sendiri sudah mula mengorak langkah dengan menjalankan berbagai aktiviti pembangunan. Yang terbaru mereka telah mengadakan satu pemilihan pemain-pemain remaja di bawah berumur 13 hingga 16 tahun untuk menyertai Little League wanita peringkat Zon Timur. Dan Alhamdulillah bagi itu apa maklumat yang saya terima, sambutannya amat baiklah. Oh, jadi dengan 7 tahun pengalaman tuan dalam bola sepak wanita ni, boleh kita katakan banyak jugalah nampak turun naiknya bola sepak wanita. Jadi kalau tuan Ya. boleh simpulkan secara ringkas dari 2015 tu sampai sekarang, apa perbezaan perkembangan yang paling ketara dalam bola sepak wanita tuan? Perbezaan paling ketara adalah apa yang saya lihat lah, perkembangan positif dari segi minat remaja-remaja itu sendiri dan juga minat dari segi penglibatan ibu bapa untuk orang kata sama-sama menggiatkan anak-anak mereka berkecimpung dalam bola sepak. Jujur saya katakan sebenarnya industri bola sepak wanita di Malaysia ni sebenarnya semakin berkembang, terutama dari segi pembangunan futsal
Dan kini saya lihat sendiri di mana akademik-akademik swasta ataupun dan juga pihak NLDP sendiri pun sudah mula mengorak langkah dalam mencungkil bakat-bakat baru dan akal umbi bola sepak pemain-pemain remaja wanita ni untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan saya bersyukur sebenarnya bola sepak wanita ni sebenarnya telah diterima ramai, terutama daripada golongan ibu bapa lah yang sebelum ni sebelum penglipatan saya ni sebenarnya saya sendiri pun tak tahu bola sepak ni sebenarnya ada sebelum 2015. Ha. Tapi bila saya dah bercimpung ni, saya lihat sendiri perkembangannya amat positif sekali. Dan saya juga berharap bahawa badan-badan induk di peringkat pusat dan juga peringkat negeri itu sendiri supaya dapatlah sama-sama bergiat aktif dan melakukan satu transformasi hala tuju yang lebih baik kepada remaja-remaja wanita ni. Jadi tadi Tuan maklumkan yang 2022 ni Tuan bersama pasukan Kelantan bersama Coach Adnan. Boleh tak secara ringkas buat rumusan tentang prestasi pasukan dan adakah menepati apa sasaran yang ditetapkan kepada pasukan? Alhamdulillah 2019 pada mula-mula Kelantan mula bergiat aktif dalam kejohanan wanita peringkat kebangsaan. Sehingga sekarang saya nampak perkembangan yang positif dan sasaran utama sebenarnya Kelantan adalah untuk bermula dengan Liga Wanita Nasional yang bermula pada bulan April yang lalu. Sasaran adalah untuk dapat melayakkan diri ke Piala Tun Sharifah Roziah. Dan alhamdulillah daripada kerja kuat daripada seluruh pasukan, pihak pengurusan, kelatihan dan juga pemain-pemain itu sendiri yang mana mereka begitu begitu committed untuk bersama-sama berjaya untuk melayakkan diri dan alhamdulillah layak ke PTSR. Namun begitu usaha mereka terbataslah sebab dari segi pengalaman, dari segi pengalaman terutama dari segi intensiti permainan sebenarnya. Yang mana Liga Bola Sepak PTSR ni intensiti dia dalam bola sepak wanita memang tinggi lah. Yang mana pasukan-pasukan lain lebih bersedia dari segi pengalaman pemain dan juga ability pemain itu sendiri. Sasaran utama tercapai dan sasaran selepas ini adalah untuk meningkatkan lagi terutama dari segi pencarian pemain dan juga persediaan pasukan. Walaupun terdapat keterbatasan ataupun jurang yang besar tu, dari segi motivasi pemain bila berjumpa dengan pemain-pemain yang lebih baik, pasukan-pasukan yang lebih baik, adakah mereka jadi lebih bersemangat untuk buat lebih baik pada masa hadapan? Kau nampak macam mana? Saya nampak mereka selepas walaupun mereka tewas di semua permainan tapi motivasi diri mereka tu amat kuat sekali yang mana selepas perlawanan mereka jumpa coach, kita cuba buat lagi terdepan coach, begitulah maksudnya motivasi mereka untuk meningkat adalah amat positif sekali lah. Dan saya harap pasukan Kelantan dapat lebih kejayaan di masa depan. Dan untuk pengetahuan pihak Harimau Malaya, sebenarnya pasukan Kelantan ni anak-anak Kelantan ni sebenarnya dah ramai dah sebenarnya yang menjadi nama besar dalam bola sepak wanita di Malaysia ni. Contohnya Farahia kita pun kenal, berasal dari Kelantan. Okey, itu satu nama besar dalam bola sepak Malaysia. Cuma futsal juga boleh sepak lah. Dan juga kalau dulu kita boleh kenal nama dia Matt, orang panggil dia Matt. Tapi nama sebenarnya saya lupa dah. Itu satu pemain yang baik lah bagi saya, memang baik. Tapi dia dibataskan oleh kecederaan dia, terpaksa bersara awal lah. Dan nama-nama lain seperti Izzati, kalau lebih terkenal dengan nama Izzati, Nabila Syahira, lebih terkenal nama Baila, dan pada 2022 ni dia main untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan juga nama yang tak berapa mungkin orang tak berapa kenal tapi bola sepak wanita kenal lah, Siti Hajar, orang panggil dia Hajar, cukup bagus.
Sebenarnya pemain Kelantan ni sebenarnya dah lama dah. Tapi tinggal lagi sebelum ni mungkin uh, pasukan badan induk Kelantan itu sendiri tidak begitu aktif dan mereka terpaksa mencari peluang lain di tempat-tempat lain. Saya pun seronok dengar perkembangan positif tu. Tapi saya juga dimaklumkan sebenarnya Tuan ada nak sharekan kepada kami satu program yang sangat baik di mana akan mendorong pemain-pemain wanita untuk belajar sambil bermain bola mungkin, betul? Boleh Tuan ceritakan secara Ya, lanjut? betul, betul tuan. Okey, ini adalah hasil daripada idea saya dan juga perbincangan saya dengan rakan-rakan. Rakan-rakan yang begitu positif sekali. Mereka juga melontarkan idea-idea bernas dah kepada saya. Cuba lakukan perkara sedemikian. Dan saya cuba bergerak untuk memperbagaikan lagi pilihan kepada pemain-pemain remaja wanita di luar sana, terutama mereka yang uh, belum nampak hala tuju kehidupan mereka ataupun hanya nampak kepada orang kata bola sepak sahaja. Jadi kami dan rakan-rakan orang kata cuba untuk membagaikan pilihan kepada mereka, terutama pemain-pemain yang sebelum ini mempunyai minat untuk menyambung belajar ke IPTA, namun permohonan mereka itu terbatas mungkin kerana kekangan dari segi kelayakan minimum keputusan SPM mereka. Jadi di sini saya mengambil inisiatif melalui kelab saya sendiri iaitu Tepin Football Club, yang mana Tepin Football Club telah diterima bekerjasama dengan Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Taiping melalui unit sukan mereka, dan unit sukan mereka telah bersetuju untuk membantu pembangunan bola sepak wanita ini, yang mana mereka cuba sama-sama membangunkan bersama saya untuk mencari pemain-pemain di luar sana yang sebelum ini tidak mempunyai pekerjaan ataupun mempunyai kelayakan akademik sekurang-kurangnya SPM dengan kelulusan Bahasa Malaysia, Sejarah dan Matematik, yang sebelum ni mereka memohon ke IPTA tidak dapat diterima dan boleh datang ke sini untuk kita belajar teknologi TVET, yang mana EdTech menawarkan pembelajaran TVET selama 3 tahun, dan selepas 3 tahun mereka akan menerima diploma dan juga CJ kemahiran tahap 4. Dan dalam masa yang sama, pihak Taiping Football Club dan juga EdTech akan membina satu pasukan bola sepak wanita, yang mana kita telah bersetuju untuk cuba bertanding ke Liga Wanita Nasional dan juga Piala Tun Sharifah Roziah. Oh, kalau pasukan yang ingin dibina tu bermaksud akan mewakili Taipei FC? EdTech. Attack. Jadi secara EdTech. ringkasnya pelajar yang berminat tu akan melanjutkan pelajaran ke diploma sambil meneruskan minat dalam bola sepak tanpa mengorbankan salah satu daripada tu, betul? Dah betul. Tidak, mereka maksudnya sini kita cuba membina motivate mereka untuk membina hala tuju kehidupan mereka selain daripada perjalanan mereka dalam kerjaya bola sepak mereka. Sebab kalau ikut kita tengok sekeliling perkembangan atlet-atlet zaman sekarang pun lebih banyak yang cenderung untuk mempunyai sijil dalam akademik juga. Jadi untuk masa depan kan kita tak tahu karier bola sepak ni boleh tahan mana. Jadi tuan melihat kepentingan untuk dua-dua akademik dan sukan tu jalan seiring macam mana tuan? Okay, bagi pendapat saya mempunyai pengalaman dan melihat sendiri yang ramai pemain-pemain wanita, ada di antara pemain-pemain wanita ini yang dulunya begitu aktif dan mereka terpaksa memberhentikan kerjaya bola sepak mereka, mungkin atas kerana desakan kekangan kewangan, mungkin kerana mungkin latar belakang keluarga mereka yang datang daripada keluarga yang
B40 yang memerlukan bantuan daripada mereka untuk meneruskan kehidupan keluarga. Dan jadi di sini saya lihat kerjaya bola sepak mereka terpaksa terhenti. Ramai begitu saya tengok terpaksa berhenti disebabkan mereka tidak, kita tak ada satu idea bagaimana untuk motivate pemain-pemain ni, bagaimana ada cara lain selain daripada IPTA, universiti-universiti ni, kita ada tempat-tempat lain untuk bagaimana kita mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka, khususnya di sini di peringkat kejuruteraan lah, TVET, dan dalam masa yang sama mereka ada satu landasan untuk meneruskan permainan bola sepak mereka, permainan bola sepak mereka ketika mereka belajar, meneruskan pelajaran, dan selepas mereka menerima tamat pengajian di sini nanti, mereka mempunyai satu pegangan yang kukuh untuk meneruskan kehidupan mereka. Sebab industri kejuruteraan, saya yakin selepas pada isu pandemik ni, industri kejuruteraan dan juga perindustrian di Malaysia ni mungkin insya-Allah akan terus lebih meningkat lagi. Jadi pada ketika itu mereka memerlukan tenaga-tenaga mahir dan juga tenaga separuh mahir yang memiliki pengetahuan tentang teknologi inilah. Okay, so secara ringkas, Tuan boleh ceritakan syarat dan juga cara untuk anak-anak yang berminat untuk menyertai program yang Tuan adakan ni. Okey, sekarang kami telah mulakan promosi. Pihak EdTech sendiri pun sudah memulakan promosi. Untuk pengetahuan Tuan, pihak EdTech juga ada mengeluarkan promosi untuk pemain-pemain bola sepak lelaki. Dan sebelum ini pun EdTech hanya aktif untuk dalam bola sepak lelaki, dan sekarang mereka mengambil inisiatif baru untuk mewujudkan bola sepak wanita. Jadi pada pemain-pemain di luar sana, pemain remaja di luar sana, siapa yang berminat untuk meneruskan kerjaya pelajaran mereka dan kerjaya bola sepak mereka, boleh layari Facebook EdTech, tekan je EdTech, dan situ dah ada satu link yang mana tekan je aplikasi WhatsApp yang tertera di situ. Tekan saja dan segala maklumat akan diberikan di situ dah. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar, proses pengambilan pelajar dan juga proses permohonan akan bermula pada 1 November sehingga 30 November untuk November 2022, dan pengambilan akan bermula, kemasukan pelajar-pelajar akan bermula pada 1 Januari 2023. Dan segala link untuk permohonan tu akan diberikan selepas mereka menekan aplikasi WhatsApp yang telah tertera di situlah. Dan juga mereka boleh syarat kemasukannya adalah lulus memiliki SPM, sekurang-kurangnya SPM, lulus bahasa Malaysia, sejarah dan juga matematik. Lulus dan mana tak perlu kredit, just lulus saja pun boleh memohon dah. Dan juga boleh melayari Facebook saya, Zulfa Arnis. Di situ pun saya ada buat promosi di situlah. Ataupun boleh WhatsApp terus saya di nombor 016 551 7864. Untuk maklumat lebih lanjut lah saya akan terangkan. Untuk setiap kali pengambilan, sasaran pelajar tu berapa ramai Tuan? Ni khusus untuk bola sepak wanita lah. Saya telah maklumkan pada pihak TEK, sasaran saya sekurang-kurangnya 22 pemain lah. Untuk sasaran bersama atas kerjasama ni lah, sasaran saya 25 pemain ataupun 26. InsyaAllah saya InsyaAllah EdTech pun bersetuju dan mengizinkan saya untuk
menjalankan promosi lah untuk tujuan tersebut. Okey, Tuan. Saya rasa program ni memang sangat bermanfaat. Saya rasa memang wajar kalau ada anak-anak wanita, perempuan yang berminat untuk main bola dan belajar untuk sertai. Tapi Tuan, saya ada satu soalan terakhir daripada saya berkenaan bola sepak wanita. Mungkin sebab Baik. Tuan dah 7 tahun dalam ni, betul tak kalau saya kata sekarang ni akhirnya kita ada satu pool of player yang kuat untuk kita bawa bola sepak wanita ni ke peringkat sekurang-kurangnya Asia Tenggara. Jadi tuan yang berada dalam bidang ni, apa rasanya yang perlu dilakukan oleh mungkin FAM untuk mantapkan lagi pool player yang ada ni sekarang? Okey, baik. Bagi pendapat saya, ini pendapat saya selepas saya menceburi Liga PTSR ni daripada 2015, mereka harus memikirkan bagaimana untuk membina satu liga yang mana lebih kompetitif dari segi permainan dan juga persaingan, okey, persaingan dalam liga tersebut. Dan bagi pendapat saya, pool of player ni dah ramai. Pool of player ni dah ramai sebenarnya. Pool of player ni sebenarnya tinggal lagi saya berharap pihak-pihak persatuan-persatuan badan-badan induk negeri, pihak-pihak majlis-majlis sukan negeri, majlis sukan negara, uh, persatuan-persatuan negeri lah, terutama badan induk FAM dan pihak FAM sendiri, okey, mengambil langkah yang lebih aktif dan juga lebih efektif bagaimana untuk merancang satu hala tuju yang lebih lebih baik kepada pemain-pemain ini. Mungkin kita dah mula memikirkan untuk mengadakan Liga Semi Pro dahulu. Liga Semi Pro dulu, bagaimana kita mulakan dengan pasukan lelaki kan. Liga Semi Pro dulu, dan saya yakin jangan takut dan jangan risau. Ini ialah kita dalam bola sepak ni kita melibatkan kewangan. Kan kita pun faham kan, ada yang pasukan-pasukan yang memiliki kewangan yang kukuh, ada yang pasukan yang memiliki kewangan yang biasa-biasa je kan. Tapi insya-Allah pada hemat saya bola sepak Malaysia, wanita Malaysia boleh pergi lebih jauh, dan mungkin juga bola sepak wanita Malaysia ni boleh pergi dulu ke Piala Dunia di satu hari nanti daripada pasukan lelaki. Sebab saya nampak Ada apa yang tapi mustahil? dengan keyakinan saya tu situ ada, sebab dari segi negara ASEAN ni pun hanya yang sekarang yang betul-betul yang mantap, orang katalah mantap lah kan. Mantap hanya Thailand dan Vietnam je. Kita satu ketika dulu kita lebih kurang dengan diorang. Tapi harap kita tidak ketinggalan yang mana Singapura sendiri pun dah ada Liga Semi Pro diorang. Indonesia pun dah ada liga profesional diorang. Malah saya dengar Timur Leste pun dah ada liga profesional diorang untuk wanita. Jadi saya berharap sangat-sangat supaya kita tidak ketinggalan dari segi pembangunan wanita ni, sebagaimana kita pernah ketinggalan dari segi pembangunan dalam bola sepak lelaki. Supaya pembangunan bola sepak lelaki dan wanita ni seiring. Saya berharap gitulah. Okey, terima kasih Tuan Zulfanis kerana luangkan masa bersama Harimau Malaya. Kami akan cuba bantu sebarkan program yang bermanfaat ni, semoga dapat naikkan juga bola sepak wanita di negara kita. Terima kasih sekali lagi Tuan Zulfa. Terima kasih pihak Harimau Malaya kerana sudi bertemu ramah saya.